Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Khadijah binti Ahmad, Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Cendera Jasim Melaka dan juga merupakan Munshi Dewan Bahasa dalam bimbingan Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 2 1103 Palang 2 SPM 2020. Apa khabar guru-guru dan anak-anak murid sekalian? Semoga semuanya sihat dan ceria selalu. Fokus cikgu kali ini hanyalah teknik menjawab rumusan dan novel. Tanpa membuang masa lagi, cikgu akan memulakan sesi teknik menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM sekarang. Bersedia semua? Untuk pengetahuan anak-anak murid, Bahasa Melayu Kertas 2 dapat dibahagikan kepada 4 soalan, iaitu soalan yang pertama merupakan soalan petikan rumusan. Soalan kedua pula, soalan pemahaman yang terdiri daripada pemahaman petikan umum, pemahaman prosa moden, prosa tradisional dan puisi moden atau puisi tradisional. Seterusnya, ketiga merupakan soalan tata bahasa yang mengandungi 5 soalan, iaitu membina ayat atau morfologi, mengenal pasti ayat atau sintaksis, membetulkan kesalahan imbuhan dan ejaan, membetulkan kesalahan bahasa dan kesalahan istilah. Dan akhir sekali, soalan peribahasa. Soalan keempat pula merupakan soalan bahagian novel. Sebelum kita bergerak lebih jauh untuk mempelajari teknik menjawab rumusan dan novel, adalah lebih baik kita melihat dulu agihan masa yang dicadangkan ketika menjawab soalan Bahasa Melayu Kertas 2. Kertas ini memperuntukkan sebanyak 110 markah dengan memakan masa 2 jam 30 minit untuk menjawab semua soalan. Calon-calon diharapkan dapat memperuntukkan masa selama 40 minit untuk menjawab soalan rumusan yang membawa sebanyak 30 markah. Sementara itu pula, bagi soalan pemahaman, calon diharapkan menggunakan masa selama 45 minit untuk menjawab 4 soalan pemahaman yang membawa sebanyak 35 markah. Seterusnya, untuk bahagian tata bahasa, pula calon diharapkan dapat menggunakan masa 40 minit untuk menjawab soalan. Bahagian tata bahasa membawa sebanyak 30 markah. Akhir sekali, soalan novel yang membawa sebanyak 14 markah. Calon dikendaki menggunakan masa selama 15 minit untuk menjawab soalan novel. Gunakan 10 minit untuk menyimak semua bahagian jawapan untuk memastikan tiada kesalahan bahasa atau kesilapan yang tidak disedari ketika menulis jawapan. Mengapakah cikgu membuat tanda pagar untuk bahagian rumusan dan novel ya? Hal ini demikian kerana kali ini cikgu hanya menerangkan teknik menjawab rumusan dan novel yang dianggap mudah untuk mendapat markah penuh. Baiklah, berikan tumpuan anak-anak murid terhadap format dan pemakahan rumusan. Rumusan yang baik perlulah mempunyai 4 perenggan yang terdiri daripada pendahuluan 2 markah, isi tersurat 12 markah, isi tersirat 4 markah dan kesimpulan 2 markah. Jumlah keseluruhan sebanyak 20 markah. 10 markah lagi akan dikira berdasarkan bahasa, iaitu separuh daripada markah isi. Jadi, markah keseluruhan untuk rumusan sebanyak 30 markah. Untuk pengetahuan anak-anak murid, rumusan merupakan lubuk markah dalam kertas 2 kerana sekiranya anak-anak murid menguasai teknik menghasilkan rumusan adalah tidak mustahil untuk memperoleh markah penuh. Yang penting, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Ingat ya, murid-murid, pastikan kira patah perkataan setelah selesai menulis rumusan lengkap dan tulis di bawah jawapan rumusan tersebut. Jom kita belajar untuk menghasilkan perenggan 1 rumusan iaitu pendahuluan.
Cuba baca arahan soalan yang disediakan. Gunakanlah pen pencerah, pen ataupun pensel untuk mengenal pasti fokus pertama dan fokus kedua. Sebaiknya juga kenal pasti tema. Jadi, dalam arahan soalan, didapati bahawa fokus pertama ialah tugas kaunselor dan fokus kedua ialah cara-cara untuk menggalakkan murid-murid mendapatkan khidmat kaunselor. Setelah dikesan, aspek tersebut bolehlah menukar fokus pertama dengan perkataan sinonim, iaitu tugas kaunselor kepada peranan kaunselor. Terdapat 2 kaedah pendahuluan rumusan. Namun, murid-murid digalakkan memilih kaedah yang kedua, iaitu rumusan ini membincangkan peranan kaunselor dan cara-cara untuk menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor. Hal ini demikian kerana kaedah pertama memerlukan murid-murid membaca sekali lalu petikan untuk mengesan sasaran dan lokasi isu atau tema yang diketengahkan. Lantaran itu adalah lebih baik memilih kaedah kedua kerana lebih mudah dan diyakini betul. Sungguh mudah untuk menghasilkan pendahuluan. 2 markah telah ada dalam tangan. Positifkan minda anak-anak murid ya. Berdasarkan soalan tahun-tahun lepas, terdapat banyak perkataan sinonim dalam fokus pertama yang diuji seperti langkah, punca kekangan, faedah, peranan, kesan dan persiapan. Ayuh, kita belajar teknik menulis perenggan kedua pula, iaitu mencari dan menulis isi tersirat. Anak-anak murid perlulah menulis 6 atau 7 isi tersurat dalam perenggan kedua. Jangan tulis lebih kerana dibimbangi akan melebihi patah perkataan ya. Setiap isi tersurat mestilah mengandungi subjek dan predikat untuk memastikan ayat menjadi lengkap. Anak-anak murid juga tidak boleh mengambil huraian dan contoh sebagai isi, tetapi boleh menggunakan kata hubung untuk menyambung 2 isi yang berbeza. Cuba lihat contoh petikan. Bagaimanakah anak-anak ingin mengenal pasti isi tersurat? Apabila fokus pertama berkaitan dengan tugas kaunselor, pastilah akan diikuti dengan kata kerja sebagai petunjuk. Jadi, isi tersurat yang boleh dikesan ialah menolong murid mengenal pasti punca tekanan emosi dan memberikan bimbingan dengan cara menangani masalah yang dihadapi. Bagaimanakah anak-anak murid ingin kenal pasti isi yang dipilih itu? Betul atau salah? Mudah sahaja. Anak-anak murid boleh membaca secara senyap fokus pertama dan diikuti dengan isi yang dipilih, sesuai atau tidak, atau menjawab soalan atau tidak. Ingat ya murid-murid, mulakan perenggan kedua dengan antara tugas kaunselor ialah ataupun tugas-tugas kaunselor ialah. Kekalkan fokus yang pertama tanpa ditukar kepada perkataan sinonim untuk memastikan perenggan kedua murid-murid menepati arahan soalan. Baiklah anak-anak murid, sekarang kita beralih kepada teknik menulis perenggan ketiga, iaitu menulis isi tersirat. Perenggan ini merupakan perenggan ayat yang memerlukan idea anak-anak sendiri. Anak-anak murid perlu berfikir berdasarkan fokus kedua dalam arahan soalan. Idea tidak boleh diambil dari dalam petikan ya. Cikgu harap anak-anak murid boleh mencari sekurang-kurangnya 2 isi tersirat dan ditulis dalam ayat yang berasingan bagi memudahkan pemeriksa menyemak jawapan kalian. Berdasarkan contoh arahan soalan, apakah cara-cara menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor? Cuba fikir sebentar. Letakkan diri anak-anak murid sebagai pihak sekolah. Jadi bagaimana ingin menarik murid berjumpa kaunselor? Pastilah bilik kaunselor perlu kondusif dan selesa. Dan kaunselor mestilah seorang yang hebat, bersikap mesra murid dan mudah ditemui. Betulkah anak-anak murid? Maka itulah jawapannya. Anak-anak murid bolehlah menulis perenggan ketiga dengan mengambil fokus kedua sebagai kepala ayat, iaitu langkah-langkah
menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor ialah bilik kaunselor perlulah kondusif dan selesa. Selain itu, seseorang kaunselor perlulah bersikap mesra dan mudah ditemui oleh para murid sekolah merupakan langkah yang sesuai. Sedangkan untuk menulis isi tersirat, yang penting letakkan diri anak-anak murid dalam fokus kedua tersebut. Jom kita selusuri pula teknik menulis perenggan keempat iaitu menulis kesimpulan. Hanya satu ayat sahaja tetapi anak-anak boleh memperoleh 2 markah untuk ayat tersebut. Wow, sayangkan kalau anak-anak murid tidak tahu cara menulis kesimpulan rumusan. Rugi 2 markah kalau salah. Cuma anak-anak perlu ingat formula K tambah P tambah C dan tambah KEC. Maka jadilah satu kesimpulan rumusan yang lengkap. Apakah yang dimaksudkan dengan formula tersebut ya? Baiklah. K bermaksud kesimpulannya. Anak-anak murid perlu memulakan perenggan keempat dengan perkataan kesimpulannya. Diikuti dengan P iaitu pihak yang terlibat dalam isu yang terdapat dalam petikan. Seterusnya, C pula ialah cadangan. Apakah cadangan yang boleh anak-anak murid simpulkan berdasarkan isi? Sungguh mudah cadangan yang boleh difikirkan. Hanya tambah dengan kata kerja yang positif seperti proaktif, menggalakkan, membantras, bekerjasama dan lain-lain kata kerja positif. Seterusnya, diikuti isu yang terdapat dalam arahan soalan. Akhir sekali, KEC ialah kesan cadangan. Apakah yang diperoleh daripada cadangan yang diberikan? Oleh itu, untuk menunjukkan kesan, anak-anak murid perlu menggunakan kata hubung supaya atau agar. Contohnya, kesimpulannya, pihak sekolah hendaklah menggalakkan murid-murid berjumpa dengan kaunselor agar mereka dapat meningkatkan keterampilan diri. Dalam konteks jawapan ini, P ialah pihak sekolah. C ialah hendaklah menggalakkan murid berjumpa kaunselor. Oleh itu, setiap kali anak-anak ingin membuat cadangan, pastikan ada perkataan hendaklah atau perlulah. Seterusnya, KEC pula kesan cadangan, iaitu agar mereka dapat meningkatkan keterampilan diri. Mudah kan untuk menghasilkan kesimpulan? Satu ayat, satu formula. Apakah formulanya? K tambah P tambah C tambah KEC. Lengkap kesimpulan, maka 2 markah penuh anak-anak murid peroleh. Cuba anak-anak murid lihat contoh penulisan rumusan yang cemerlang ini. Mudah dan ringkas. Akur dengan teknik yang cikgu berikan tadi. Terdapat 4 perenggan mengikut format rumusan dan layak mendapat markah penuh. Jangan lupa ya untuk mengira patah perkataan dan tulis di bawah rumusan yang telah dihasilkan. Jangan menipu kiraan patah perkataan kerana pemirsa wajib mengira patah perkataan sebelum menyimak rumusan anak-anak murid. Selesai sudah teknik menjawab rumusan, cikgu harap lubuk markah kertas 2 ini tidak disia-siakan kerana jika anak-anak murid kerap buat latihan, baca soalan dengan teliti, kuasai perkataan yang sinonim, pasti tiada masalah. Cikgu harap juga agar anak-anak murid mengelakkan daripada melakukan kesalahan bahasa atau ejaan kerana akan menjejaskan markah bahasa. Begitu juga dengan kiraan patah perkataan, wajib kira dahulu. Kerana sekiranya lebih 120 patah perkataan, maka perkataan selebihnya tidak akan dibaca dan diambil kira dalam pemberian markah walaupun isinya ada dalam skema pemarkahan. Hati-hati ya. Sebenarnya tidak mustahil anak-anak murid mendapat markah penuh iaitu 30/30. Yang penting kuasai dan fahami teknik menulis rumusan. Jadi, buatlah latihan selalu. Jangan malas ya. Sekarang, kita belajar pula teknik menjawab novel. 15 markah. Mudah untuk peroleh markah tersebut. Yang penting, anak-anak murid kuasai teknik
dan cara menjawab soalan novel. Antara perkara penting yang perlu diingat semasa menjawab soalan ialah anak-anak murid perlu melihat peruntukan markah yang diberikan. Biasanya, soalan 4A akan memberikan markah sebanyak 7 dan bahagian 4B pula sebanyak 8 markah. Sesebuah jawapan novel perlulah ada pernyataan sebagai isi dan disertai dengan huraian isi atau contoh. Kemukakan jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Dilarang sama sekali menggunakan poin penting. Markah bahasa akan ditolak. Berikut ialah strategi menjawab novel, iaitu analisis soalan sebelum menjawab. Anak-anak murid perlulah membaca dan menganalisis soalan supaya tidak tersalah membina ayat jawapan. Seterusnya, setelah analisis, buatlah rangka jawapan supaya menjawab mengikut kehendak soalan. Lihatlah peruntukan markah ketika membuat rangka jawapan tersebut. Akhir sekali, setelah menghasilkan jawapan lengkap berdasarkan rangka jawapan, semak semula agar anak-anak murid pasti ayat jawapan yang dibina bertepatan dengan kehendak soalan. Jom kita cuba menganalisis soalan 4A yang memberikan peruntukan 7 markah. Berdasarkan soalan, kenal pasti kata tugas iaitu KT, KK ialah kata kunci dan KS ialah kehendak soalan. Baiklah, dapat anak-anak murid analisis soalan tersebut? Baca senyap dan tulislah di atas soalan tersebut. Kata tugas ialah jelaskan. Kata kunci pula ialah nilai tanggungjawab. Kata kunci sangat penting untuk anak-anak murid bina jawapan. Seterusnya, kehendak soalan pula ialah KS. Kerap kali calon SPM terkilaf semasa menjawab soalan disebabkan tidak menganalisis soalan dengan baik atau membaca soalan-soalan sekali lalu sahaja. Bahaya tau. Hilang markah, hilang A tambah. Mari kita cuba pula menganalisis contoh soalan 4B. Fikir dan tulis setiap aspek yang penting ketika menjawab soalan. Baiklah, jom sama-sama kita lihat. Dalam soalan ini, kata tugasnya ialah huraikan. Betul anak-anak murid? Bagus. Seterusnya, aspek penting sekali ialah kata kunci iaitu teladan. Maknanya, dalam binaan setiap ayat, jawapan pastikan kata kunci teladan ditulis agar anak-anak murid tidak tersasar ketika menjawab. Akhirnya, kehendak soalan ialah 2 buah novel dan 1 peristiwa bagi setiap novel. Ini bermakna anak-anak murid perlu menulis jawapan dengan mengambil kira peristiwa yang memberikan teladan dalam 2 buah novel yang dikaji. Baiklah anak-anak murid, boleh kuasai menganalisis soalan berpandu? Mudah bukan? Jom kita sama-sama membina rangka jawapan berdasarkan markah yang diperuntukkan. Soalannya ialah, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan 2 persoalan berkaitan ketabahan yang terdapat dalam novel tersebut. 7 markah. Cuba analisis. Kata tugas ialah huraikan. Kata kunci pula ialah ketabahan. Dan kehendak soalan ialah 2 persoalan ketabahan dalam 1 novel. Markah yang diperuntukkan ialah 7, maka anak-anak murid perlulah merangka jawapan, 1 isi untuk pernyataan persoalan tentang ketabahan dan 1 lagi isi berkaitan dengan huraian persoalan tentang ketabahan tersebut. Ingat, jangan tulis nama watak dalam ayat isi atau pernyataan ya.
kosong markah nanti. Berikanlah 2 isi penyataan bersama-sama dengan 2 huraian penyataan untuk mendapatkan markah penuh iaitu 4. Selebihnya, 3 markah akan diberikan terhadap bahasa yang baik dan tiada kesalahan ejaan. Anggaplah 3 markah itu sebagai bonus, jadi berhati-hatilah ketika menulis jawapan. Cuba lihat dalam jawapan kata kunci ketabahan dimasukkan dalam setiap ayat yang dirangka. Hal ini demikian kerana jawapan tidak akan tersasar dari landasan pemakahan. Baiklah, ini ialah jawapan lengkap setelah anak-anak murid merangka jawapan. Sebenarnya dalam peperiksaan tidak perlulah membuat rangka jawapan kerana akan membuang masa. Yang penting, semasa membuat ulang kaji latihan novel tahun-tahun lepas, buatlah rangka jawapan. Apabila telah terbiasa dengan rangka jawapan tersebut, pastilah secara automatik ketika peperiksaan rangka itu telah disetkan dalam minda anak-anak murid. Jadi, pokok ceritanya di sini, keraplah buat ulang kaji soalan novel tahun-tahun lepas. Anak-anak murid tidak perlu menulis banyak ayat. Cukuplah berdasarkan rangka jawapan yang dibina. Ayatnya menggunakan kata hubung. Seterusnya, cuba kita analisis bersama soalan yang memperuntukkan 8 markah. Soalannya, berdasarkan 2 buah novel yang telah anda kaji, huraikan konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara watak mengatasi konflik tersebut. Bagaimana anak-anak murid boleh analisis soalan tersebut? Baiklah, kata tugasnya ialah huraikan. Kata kuncinya pula ialah konflik. Tahukah anak-anak murid maksud konflik? Konflik bermaksud pertentangan pendapat antara 2 pihak. Seterusnya, kehendak soalan ialah 2 buah novel, watak utama dan cara watak atasi konflik dalam setiap novel yang dikaji. Di sini, anak-anak murid perlu mencari 3 isi untuk setiap novel. Jadi, berdasarkan kehendak soalan, anak-anak murid perlulah memberikan isi pernyataan yang pertama, iaitu konflik watak utama. Anak-anak murid perlu menyatakan siapa watak utama tersebut dan konflik yang berlaku. Contohnya, dalam novel Pantai Kasih, watak utama ialah Dr. Raiha yang berkonflik dengan Dr. Sadis. Isi seterusnya ialah huraian konflik tersebut. Anak-anak murid perlu jelaskan peristiwa yang menunjukkan berlakunya konflik antara watak utama dan watak sampingan. Akhir sekali, anak-anak murid hendaklah menyatakan cara watak utama menyelesaikan konflik tersebut. Semua jawapan terdapat dalam novel. Cuma, anak-anak murid perlulah menguasai peristiwa yang berlaku dalam novel tersebut yang menggambarkan konflik. Anak-anak murid perlu menyatakan satu peristiwa yang menunjukkan konflik dalam setiap novel, iaitu Pantai Kasih dan Bima Sakti Menari. Markah bahasa dianggap sebagai bonus sebanyak 2 markah. Baiklah, ini ialah jawapan lengkap setelah anak-anak merangka jawapan. Terdapat 6 ayat penting yang perlu anak-anak murid bina dan ayat inilah yang diambil kira dalam semakan jawapan oleh pemeriksa. Seperti mana nasihat cikgu sebelum ini, keraplah buat ulang kaji soalan novel tahun-tahun lepas. Ingat, ayat yang panjang dan banyak tidak menjamin jawapan anak-anak murid betul dan tepat. Maka, kuasailah teknik analisis soalan yang cikgu ajar di sini. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, sebenarnya belajar novel adalah mudah. Yang penting, pastikan anak-anak murid telah selesai membaca dan mengkaji dua novel. Sepatutnya, pada ketika ini, anak-anak murid telah selesai membaca dan mengkaji semua aspek Komsas dalam novel. Seterusnya,
anak-anak murid perlu kuasai nama-nama watak dalam novel kerana jika salah menulis watak, walaupun peristiwa yang dinyatakan betul, namun sayang 1000 kali sayang, maka isi tetap kosong. Seterusnya, rajinlah anak-anak murid membuat perbincangan secara berkumpulan, mencari 5 peristiwa penting dalam novel dan cuba kaitkan dengan semua aspek sastra. Ini adalah usaha proaktif untuk mudah menguasai novel. Dan yang penting sekali, buatlah latihan secara kerap berdasarkan soalan tahun-tahun lepas. Ingat ya, semua aspek Komsas boleh diuji dalam soalan novel. Buatlah latihan mengikut aspek Komsas tersebut juga. Kita telah sampai ke penghujung rancangan. Cikgu telah menunjukkan cara untuk menjawab rumusan dan novel dengan lengkap. Cikgu harap bimbingan cikgu secara maya ini dapat memberikan suntikan semangat untuk anak-anak murid berusaha lebih gigih lagi untuk cemerlang dalam bahasa Melayu kertas 2. Belajarlah secara luar biasa untuk mendapatkan keputusan yang luar biasa. Kecemerlangan bukan dimiliki oleh orang yang malas dan mudah berputus asa. Sebaliknya, pemilik kecemerlangan hakiki ialah orang yang tidak pernah kenal erti putus asa dan sentiasa rajin mencari ilmu. Selesai sudah bimbingan dan nasihat cikgu kali ini. Semoga murid-murid dapat menguasai teknik yang diajar dan sentiasalah bertanya agar tidak tersasar ketika menjawab soalan. Semoga A tambah menjadi milik kalian. Cikgu memohon maaf andainya terdapat kekhilafan yang dilakukan tanpa sedar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.